Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapa, pada petang yang diberkati dan petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita dan berikan umur pada kita lagi, sama-sama kita boleh mari ingat kepada kisah dan sejarah tokoh ulama petani kita. Ulama tani yang ketiga dikatakan Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain. Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain. Lagi pula Wan Mustafa. Jadi Tok Syekh Ahmad kita ni Wan Ahmad bin Wan Wan Muhammad Zain. Syekh Ahmad Wan Ahmad bin Muhammad Zain. Lagi pula bin Wan Mustafa. Kemudian Syekh Ahmad kita ni digelarkan akan dia dikatakan Tok Faridatul Faraid. Maka Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Jadi Wan Muhammad tu ayah bagi Syekh Ahmad kita, lagi pula beliau sedar dan pula nak mengaji sekalinya dengan Tok Syekh Daud kita. Kemudian Wan Mustafa tu dikatakan Tok Guru Benar Daya, yakni dikatakan nenek ataupun Tok Syekh bagi Syekh Ahmad kita. Maka Tok Syekh Ahmad kita ni kita sebagai iadah sikitlah, kerana banyak hari kita tinggal daripada tajuk bagi ulama besar petani ataupun daripada kisah dan pula sejarah daripada tokoh-tokoh ulama petani. Maka kita iadah klik sekali lagi, kerana Syekh Ahmad kita ataupun Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain, Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Fatani, lagi pula Al-Mailayuwiyu. Maka Syekh Ahmad kita ni satu orang yang sangat-sangat alim di zamannya. Di masa dia tu dialah dikatakan orang yang sangat alim. Maka katalah daripada tok-tok gurunya dan pula adalah catat sejarah daripada ahli mu'arikh ataupun daripada orang-orang yang catat sejarah. Lagi pula dan cerita daripada ulama-ulama Syekh Ahmad kita ni masa dia umur 12 tahun saat itu, dia tu dikatakan orang yang alim dah. Orang panggil alim muda lah. Kecek mudah-mudah Syekh Ahmad kita ataupun Wan Ahmad ni orang alim muda. Kemudian tempat kelahiran dia, timur dia ialah di kawasan Jammu. Kemudian tempat pengaji Syekh Ahmad kitanya ialah kena ngaji kepada ayah dia mula-mula. Ayah dia ni daripada satu guru jugalah. Lepas tu dia berpindah pergi ngaji kepada Tok Cenya dan neneknya dikata Wan Mustafa. Nenek duduk mana? Ialah duduk di Benar Daya. Benar Daya kita royak dah ialah di kawasan Senoh. Kemudian apabila yang ngaji ke ayah dia, ngaji ke pak saudara, ngaji kepada nenek dia dikatakan Tok Guru Benar Daya saat ni, maka dia pun berpindah berpindah dan merantau pula pergi mengaji di Makkatul Mukarramah. Selepas daripada dia mengaji saat itu di Makkatul Mukarramah, maka dia tu berpindah pula. Dia beralih pula tempat mengaji kerana nak cebokkan ilmu, duk carikan ilmu, tutupkan ilmu. Siapa dia mengaji di Mekah saat itu puas, maka dia saat itu merantau pula, berhijrah pula pergi kepada Baitul Maqdis. Lepas pada Baitul Maqdis, mengaji di Baitul Maqdis, kerana Ardul Anbiya dikatakan booming ulama dan booming bagi para-para nabi. Lepas tu Tok Syekh Ahmad kita, dia saat ni berpindah pula pergi mengaji kepada Mesir, dikatakan Qahirah. Itulah sejarah yang sepitah lalu yang kita cerita dah minggu yang telah lalu. Maka kita masuk pula daripada cerita Syekh Ahmad kita tentang istimewaannya. Benda keistimewaan dia, benda kelebihan dia, benda yang kelebihan bagi Syekh Ahmad kitanya di dalam masa hidup dia ini, selain daripada dia alim ilmu akhirat. Ilmu akhirat tu yang aling sangat-sangat daripada nahu, sorah, mantik, bayar, cara ba'akidah. Dia ni dikatakan satu guru yang bijak, lagi pula yang pandai, lagi pula orang yang sangat-sangat alim. Dikata al-alimul allamah, satu orang alim, lagi pula sangat-sangat ta'alim. Tu di dalam masalah ilmu agama, ilmu din, adapun ilmu keduniawi ataupun kedunia
Duniawi saat itu. Nah, Syekh Ahmad kita ni benda istimewa, benda kelebihan yang Allah Ta'ala suku di dalam masalah kehidupan dia, di dalam dia mengaji, cari bahasa dan duk cedokkan ilmu-ilmu agama daripada rumah, daripada tanah Jawi naik ke Mekah, lepas ke Mekah pergi pada Baitul Maqdis, lepas pada Baitul Maqdis pergi kepada Mesir. Maka selepas tu dia mengaji dan mengajar sampai dia tu jadi orang yang alim besar, dikatakan Tok Faridatul Faraid. Lepas tu dia saat ni tu keistimewaan dia, kelebihan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia boleh pandai kaji tentang ilmu kimia. Apa kimia? Yakni ilmu buat emas. Nah, ilmu buat emas. Deh. Kemudian Syekh Ahmad kita kaji, nah gapo kaji ilmu kimia ni, ilmu tentang wak emas ni, ragi benda ni dengan benda ni, campur benda ni dengan benda ni. Nah, maka jadi emas. Deh. Jadi emas saat ni tu siapa satu cupok dah. Dia dak buat dengan anak murid dia gitu ni, maka dapat jadi emas sungguh satu cupok. Jadi ada termari apabila ilmu dia ni dia sudah catat dah, dia sudah kaji, apabila dia kaji saat itu ilmu ni dapat hasil, dapat berjaya, boleh buat emas satu cupok dah, maka tersila khawatir mari. Mari perasaan, mari kedengaran dia apa? Duk dengar daripada telinga dia masuk ke hati, dia kata ngano? Orang panggil khawatir, benda telitasan yang duk datang dalam hati katana, siapa yang memilikinya akan tersesat seperti korung. Nah, seperti korung hartawan yang deraka di zaman yang lampau. Jadi mari telitasan apabila dia tu berjaya dah buat ilmu, buat emas, ilmu kimia, maka dia berasa nak sipai taruhlah ilmu dia tulis ni. Kaji ya campur benda ni, jangan benda ni, campur benda ni dengan benda ni, maka jadi emas sungguh weh, satu cupok dah, maka berjaya dah. Makna kata kalau orang kedua gimik ilmu Syekh Ahmad, hak yang dia gaji daripada ilmu kimia, maka makna kata kalau orang ada kitab dia ni, maka boleh buat emas sungguh. Hasil kemas sungguh. Maka Syekh Ahmad apabila dia sifat taruh kitab ni, mari datang telitasan, datangkan khawatir, mari bunyi, mari royak ke dia di dalam telinga dia dan ke hati dia, mari perasan kata nak telitasan ni, siapa dia miliki akan ilmu ini ataupun suratan ini, maka orang ini seperti korong yang gapo? Korong hartawan, lagi pula yang sesak amat nyata yang melampaui di zaman itu. Maka apabila telitasan mari masuk ke dalam hati dia, dengar di telinga macam ni, maka dia pun bakallah ilmu ni. Dia bakallah Rusia ini. Supaya apa? Takut anak cucu ya kama dia ni sesak. Takut sesak. Tu dikatakan kemuliaan dan keistimewaan, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Syekh Ahmad kita. Dan kelebihan yang kedua, ibu bapa dihormati dan saudara-saudari yang disayangi, dan penonton-penonton dan pengikut semua, itu istimewa yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Syekh Ahmad kita, Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Fatani. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, keistimewaan yang dia duk gerbang dengan ilmu Allah, ilmu agama, ilmu Quran dan hadis. Maka Allah Ta'ala buka pula satu hidayat dia, dapat boleh satu ilmu kimia, yakni ilmu kaji buat emas. Ibu bapa dihormati, ni orang panggil ilham Allah. Yang kedua, beliaulah ulama Melayu yang mula-mula belajar ilmu perubatan. Deh. Jadi nak kata kalau nisbah kepada ilmu dan nisbah kepada ulama tanah Melayu, ulama tanah Melayu, orang yang ngaji tentang perubatan, bahasa Arab orang panggil ngaji tibbi, ngaji tib. Deh, ngaji cara perubatan. Kalau orang sakit kepala nak buat macam mana, kalau orang tidur tak jenera nak buat macam mana, kalau orang sakit jantung nak buat macam mana. Maka daripada ulama-ulama petani dan ulama tanah Melayu, orang yang belajarkan ilmu perubatan hak mula-mula sekali ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad kita ni lah. Syekh Ahmad Al-Fatani lah orang yang ngaji tentang ilmu tibbi. Ilmu cara perubatan dan merawat teh.
Maka Syekh Ahmad kita dulu yoyak dah. Orang yang pertama sekali yang boleh masuk universiti di Mesir ataupun di Jamiah Universiti Jamiah Mesir ataupun Mahalah Mesir, dia nilah daripada orang Melayu, daripada pelajar laki-laki yang boleh masuk mengaji di Mahalah di Mesir ataupun di Jamiah Mesir. Dia ni orang mula-mula. Dan dia ni juga orang mula-mula daripada ulama kaji wa'mah, maka berjaya dapat satu cupak. Dan dia ni juga orang yang mula-mula ngaji cara perubatan. Maka cara perubatan ni ada masalah perubatan cara ruqayyah ataupun cara ruqayyah an-nabawiyah, cara orang panggil japi. Tak ada salah ibu bapa ni. Masalah japi, kita japi di dalam air. Japi dalam air, kita baca Fatihah dan kita baca ayat kursi, masalah tu contohnya. Bagi orang sakit kepala moyak dah gitu, kita ambil ais gelas. Lepas ambil ais gelas, maka kita baca Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca Fatihah. Baca Fatihah, dengan berkat Fatihah minta Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Lepas datu kita bacakan ayatul kursi, minta Allah Ta'ala tolak bala. Bacalah ayat ana, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Baca 3 kali. Ni fak sakit kepala. Ni perubatan cara ruqayyah an-nabawiyah, cara japi. Bahasa kampung kita dia panggil japi. Siuk dengan apa? Kita siuk ayat di dalam air. Ambil keberkatan dengan ayat ni, minta Allah Ta'ala sembuhkan akan penyakit kita. Ni orang panggil perubatan ataupun merawatan cara bela saat ni tu dengan secara ayat Quran. Dengan secara ayat Quran ibu bapa. Ini orang panggil cara perubatan. Maka cara perubatan dengan secara ruqayyah, cara japi, cara siuk dengan ayat Quran, ini pun tidak salah. Kalau orang tua-tua kita ni perubatan dia lagu dia ni dengan secara dia ambil kayu di kaki-kaki bukit, di batu-batu batu apa, di batu-batu di kaki bukit, di tepi carok masalah. Tapi masalah ambil tu sama, tapi cara Tuhan kesih tu dia ada cara dia. Orang tua kita dululah. Kalau orang jadi uluran, dia kena ambil akam goning, akam menyuk masalah. Kalau orang jadi kecil manis, dia kena ambil pedu bombing ataupun dia ambil daun bismillah. Tu orang panggil perubatan dengan secara akar kayu. Kalau secara ruqayyah orang kena sihir masalah, mau nak kecek sikit-sikit lah. Ni masuk molek dengan cerita bagi Syekh Ahmad kita, orang yang mula-mula ngaji cara perubat orang. Kemudian perubat orang tu lagu mana, dia akan nyata lagi ke datang. Tapi nak nyata perubat tu ni tak sama. Kalau kita perubat cara ruqayyah, orang kena sihir. Sihir nak duduk tak boleh, panas pedih. Allah nak tidur tak boleh. Supaya marilah sehari dua ni kita kata, nak duduk tak boleh, kecek sore, panas pedih, lagi pula kecek banyak pun itu ni. Maka nak ruqayyah ya lagu mana? Nak ruqayyah ya tu lagu mana? Maka kita bacalah ayat. Maka lepas pada baca ayat, lepas tu kita siuk dalam air. Lepas pada siuk dalam air, kita berdoa dengan Allah, minta tercabutlah penyakit tak moleklah diri dia, dalam urat darah dia. Ini orang panggil kita perubat dengan secara ruqayyah, secara siuk daripada ayat Quran. Supaya orang sakit kepala saat ni baca Fatihah sekali, baca ayat kursi sekali, bacalah ayat la yusadda'una anha wa la yunzifun daripada suratul Waqiah. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Baca 3 kali, siuk dalam air. Maka siuk dalam air, kita air tu minum. Lepas minum kita sapuh muka, sapuh basuh kepala. Ataupun kita minum, lepas dah tu kita ambil air, boh di tapak tangan kita kanan, boh di tapak tangan kiri kita. Lepas dah tu kita ambil air ni, sapuh kepala kita. Sapuh kepala kita ni, fok-fok hak sakit kepala, tak ada berhenti-berhenti. Gi hospital, cara perubatan hospital, di hospital cara doktor ataupun ilmu sains ataupun ilmu doktoran, dia kata muni migraine sebab tidur tak cukup, memikir tu kuat. Maka dia wilah ubat kepada kita, maka dia periksa kita, cek kita. Itu perubatan dengan secara ilmu sains ataupun cara baru. Cara dulu, cara jampi dengan ayat Quran, ataupun orang-orang tua kita saat ni tu, ya royak katanya, kena ambil akar kayu ni supaya orang uluran. Maka orang tua kita ambil akar pun akan menyok, maka klik rebuh. Kadang-kadang rebuh asgate, tinggal secupak. Kadang-kadang orang ni darah tinggi. Darah tinggi kena makan gapo?
Dia mau kata kena makan gapo dia? Ayat ni makan ke buah gelimbing masalah ataupun wa amalkan asal 5 penipih ke ataupun wa amalkan asal asal 5 puruk ke ataupun wa amal daripada gapo? Daripada gapo dia? Daripada buah gelugu ke masalah tu. Mau cerita tu. Daripada orang tua-tua kita biasa buat. Kalau orang kecil manis, kecil manis kena patai benda lemuk-lemuk, kena patai benda manis-manis. Apa tu orang panggil kena berpeluh tu cara perubat teh. Kama dia nak ayat kata Syekh Ahmad kita ni orang yang mula-mula sekali daripada ulama tanah Melayu, orang mengaji cara perubat teh. Cara perubat teh ni jangan kita dak ingkar buat apa. Tak boleh perubat ni cara bersiuk ni. Bidah ni Nabi tak buat ni. Lah mun tak reti tu. Mun tak reti. Mun tak faham Nabi tu ada siuk tengok mau nak contohnya. Ni nak contoh. Orang kecek bet tu orang tak faham ngaji dia tu tak siapa tangguhlah. Amo nak kecek ibu bapa mudah-mudahnya orang dok erat kata orang mai minta air tawar. Tak boleh syirik tu. Lepas tu mun dok pergi hospital tak ada syirik. Hospital support tu ya. Ni air tawar, hak ni ubat bomo, ubat pesing kedah. Hak ni pesing air tawar. Tapi kita kena iktikad, kita kena berpegang sama ada air tawar, kita makan usaha ikhtiar kita pergi cari bomo. Sama ada bomo saat ni tu pesing ruqayyah, pesing japi. Ada pun sama bomo pesing kedah yang beri ubat cik kita pesak, tapi masalah kita kena iktikad, kita kena berpegang, kita kena beriman. Semua ini dari Allah. Allah yang menyembuhnya. Allah wi kesenya. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala wi keseh. Allah Ta'ala wi hingga. Penyakit Tuhan bui. Maka ubat Tuhan nak wi hilang tu dengan ubat mana? Tuhan juga. Sebab itulah mata jahrata wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athi fa'rifa. Sisi kita ni ahli sunnah wal jamaah kasbun kullifa, makna usaha ikhtiar, cari jalan pisah kalau kita sakit kecil mani nak buat lagu mana pergi cari bomo. Masalah kita terlalu bomo kampung kalau mung tu kena orang mung semak orang maka pergi cari tok guru masalah ni usaha kita, ikhtiar kita, Tuhan suruh hak ni wajib. Tapi masalah dengan usaha tu tak ada boleh wi kesepa. Yang mengkesai tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Boleh wi kesai. Sama ada kita makan air tawar, sama ada kita makan ubat kedah, tapi kalau iktikad kita duduk di Allah yang menyembuhnya, Allah yang wi menyakitnya, semua itu tak ada jadi syirik. Hak orang kata syirik, orang tu tak faham. Kalau mun kata syirik, makan nasi pun syirik. Kalau kata kawan makan nasi wi kenyik. Kalau iktikad pernah kata nasi wi kenyik, maka mensyiriklah dengan Allah. Sebab nasi tak ada boleh wi kesepa. Nasi tak ada boleh wi kesel apa-apa. Hakikat mengkesel, mengkenyih, menghilang dahaga, ini Allah. Ini Allah. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walam bihi walakin lam yu'assir fa'rifa. Di sisi kami sabit bagi hamba dipaksa dan ditekan suruh usaha. Diusahakan, carikan doktor, carikan bomo ubat kampung ataupun ubat kedah. Semua ini usaha kita, ikhtiar kita, pilihan kita. Jalan kita pilih tu boleh. Nak cari bomo kampung ke, nak cari pesing ruqayyah nabawiyah ke, ataupun kita nak pergi sekung dengan ubat kedah ke, hak ni usaha kita, pilihan kita. Hakikat yang memberi hingga pergi molek. Hakikat yang beri hingga, hakikat mencabut penyakit, menghilang penyakit, ialah Allah. Pergi molek. Hak ni tak jadi syirik kalau kita pergi begini. Ni tengok ulama-ulama dulu. Orang yang mula-mula mengaji tentang perubatan dan jadi bomo ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad kita. Dan orang yang buat mah pun Syekh Ahmad kita. Orang yang mula-mulanya ibu bapa dihormati dan saudara-saudari. Dibimbingkan oleh Syekh Al-Tabib Abdul Rahim Al-Kabili. Seorang pakar perubatan yang berasal dari benua kecil India. Siapa dia duk pipingkan Syekh Ahmad ni tentang perubatan? Siapa dia duk dukung dia? Ni Syekh Ahmad belajarkan ilmu daripada mana ibu bapa?
Allah ni kita kena belajar. Jangan duk buat jadah sangat. Ni kaduk kau berjadah, tak ada baca apa, tak ada pagar tubuh, tak ada apa. Bo kena menyakit mula cari. Makan ubat cekak-cekak tapi tak hingga. Ni orang kata ni. Kau tika kita segar, tika kita gapo, tak ada gaduh nak beramal, tak ada gaduh nak pagar diri, tak ada gaduh nak pagar tubuh, tak ada nak gaduh pagar rumah, tak ada gaduh nak buat. Tak ada lah kau. Bo bila lagi kena menyakit tu, panas pedih nak duk tak leh ataupun sakit nak duk tak kena balah gitu gini panas baru mula nak cari. Inilah ibu bapaknya. Sebab tu amo nak pesan kepada semua ibu-ibu bapak, semua kepada adik-beradik kita, semua kepada saudara-saudara kita, lebih-lebih lagi di COVID learning, jangan duk jadah. Jangan kita duk jadah kata tak apa semua Tuhan. Betul lah semua Tuhan, tapi Tuhan suruh kita usaha beramal, minta hari ke hari berdoa dengan Allah, minta sepak bala, sepakkan daripada bencana, sepak daripada segala penyakit. Ni Tuhan suruh. Tuhan suruh semua tu dari dia, tapi ikhtiar usaha tu daripada kita. Daripada kita hamba ni. Sebab tu jangan duk jadah sangat ni. Ibu bapa saudara-saudari, buat amal ti hamba duk hajar tu. Lepas maya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali, nak kali lepas maya. Nak kali lepas maya. InsyaAllah siapa dia duk buat amal ni, nak kali lepas maya 7 kali, Allah Ta'ala sepak daripada segala bala-bala bencana. Dan Allah Ta'ala sepak semua daripada deki dan kena. Allah Ta'ala sepak daripada segala benda-benda sihir. Kamu dia orang yang duk dukungkan Syekh Ahmad ni, orang yang duk pimpin Syekh Ahmad ni di dalam ilmu perubatan ni, siapa dia? Asy-Syekhut Tabibu, ialah Syekh, yakni Tok Guru At-Tabib yang bijak tentang kedoktoran. Abdul Rahim, nama Abdul Rahim Kabili, seorang pakar, yakni seorang yang mahir, seorang yang mahir sangat, seorang yang reti sangat, seorang yang halusi sangat, satu orang yang mendalami sangat perubatan. Makna kata Syekh At-Tabi Abdul Rahim, hak yang dukungkan Syekh Ahmad kita Wan Ahmad ni, makna kata satu Syekh yang pakar sangat, yang mahir sangat, yang reti sangat tentang ilmu perubatan. Dia ni asal daripada mana? Yang berasal daripada benua kecil India. Asal Syekh ni daripada benua kecil India. Sebab tu ilmu perubatan ni, yang mari hak yang kuatnya, hak yang berasalnya sebelah daripada India. Tu asalnya. Kenapa? Kerana Harut wa Marut turun mengajarkan sihir pun di Babil. Di Babil, kena tahu molek. Tapi duk makruh mah kita di hari ni, kalau ilmu hak mari pesing ilmu tak molek, kebanyakan mari sebelah balik Indonesia. Kalau sebelah lik tanah Melayu, kalau sebelah Pok Melemah kita ni, banyaklah tempat-tempat ilmu hitam ni. Ada daripada situ, daripada sini, daripada timetu, timen kita tahu belakang dah. Kalau hak sia tu, daripada situ, sini. Kalau bomo kampung kita tu adalah hak pesing duk terimakan ilmu hitam ni. Tapi nak ayat kata ilmu cara perubatan ni, asal dia tu daripada benua kecil India. Kerana asal Harut wa Marut, hak tu saya sebut dalam satu ayat mau baca dah tu. Ba'da'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Jadi ayat mari kata di dalam surah tu kata nah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman.
dan pula barang yang membaca akan dia oleh para-para syaitan. Ala mulki Sulaiman, di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wa man kafara Sulaiman, dan tidak ada Nabi Sulaiman saat itu. Wa man kafara Sulaiman, dan tidak kufulah oleh Nabi Sulaiman. Tapi walakinna syayatina yu'allimuna an-nasa sihr, dan tetapi syaitan-syaitan itu dia mengajar manusia itu akan sihir, dan diturunkan di atas gapo wama unzila 'alal malakaini, dan barang diturunkan di atas dua malaikat di Babil, di negeri Babil. Mana Babil? Ialah di India. Tu saya sebutlah kerana Babil mana ialah India, tentang Harut wa Marut. Sebab telah ilmu pun berdasarnya nak royak kata ilmu yang sakit, yang gapo gitu ini, ialah ia datang ke sebelah Leknung. Kalau dulunya, sebelah balik ke benua India apa itu ni. Halo ni kalau ilmu pasal mengenak orang apa ni, kalau tanah Melayu sebelah balik Indonesia. Kalau Malaysia ni banyak sangat wak ketina. Masalah sihir, deki orang kadang-kadang siapa mati dengan sihir dia. Tapi hak daripada Indonesia hak sakit sekali ilmu itu, yakni daripada orang asal. Makna orang asal ni orang sakit ataupun orang pengkun sakai. Tu for Indonesia kalau pesing for sakit ni ilmu hitai sangat-sangat sakit. Kemudian Syekh Ahmad kita mengajikan ilmu perubatan ni daripada Syekh At-Tabib Abdul Rahim Al-Kabili, seorang yang pakar dan mahir dalam ilmu perubatan. Dia ni berasal dan dasar dia daripada kebenua kecil India. Gapo dia kebenua kecil ni? Luqtatul Ajalan. Dan ngaji kita Luqtatul Ajalan, Krian Sulung Syekh Wan Ahmad. Dalam bahasa Melayu. Luqtatul Ajalan, maka Syekh Ahmad pun terjemuh daripada bahasa hak tok Syekh dia ni At-Tabib lagi pula Abdul Rahim Kabili ni. Maka Syekh Ahmad kita tulis kitab yang satu namanya bernama Luqtatul Ajalan, satu pungutan Al-Ajalan yang sega, mana kerian, satu tulisan dia, satu catatan dia sulung. Hak ni hak mula-mula sekali catatan daripada Syekh Ahmad kita. Kerian sulung nak kaya ta catatan dan karengi hak sulung hak mula-mula daripada Syekh Ahmad ialah daripada ilmu ni, ilmu apa? Ilmu cara perubatan. Tapi nak kata dia ni daripada ulama hak mula-mula karya kitab tentang perubatan, dan dia ni lah orang yang apa? Ulama tanah Melayu, orang mengajikan tentang ilmu cara perubat. Dalam bahasa Melayu dia ni catat bahasa Melayu kitab ni. Tapi yang ngaji daripada Syekh dia ni ke benua apa dia? Benua dah ke benua apa? Yang ni ke benua kecil India. Benua kecil India. Dalam bahasa Melayu ialah mengenai ilmu perubatan dan perkunung dan perdukunan. Makna dalam ni adalah bicara dalam kitab Luqtatul Ajalan. Kita pergi cari kalau kitab Luqtatul Ajalan ini, tapi kena ada guru lah ibu bapa. Kalau kita nak ngaji cara perubatan ni, kita kena ada guru. Jangan dak buat cara gamak ni boleh buat air tawar ke demo ke buat. Tak ada kira kata guru tak guru. Gaduh-gaduh makan tok romo sendiri. Hak ni dia kena berguru. Hak ni kena cari tok guru wi molek, proses molek. Pas guru wi kita tu guru mursyid. Dah guru hak molek sungguh. Maka jadilah ilmu perubatan. Ni tengok demo buat air tawar tik. Tengok demo saat ni tu gapo buat tu tik mik akal kayu mik akal mabuk mati bihore. Dia kena belajar. Dia kena berguru. Tengok Syekh Ahmad kita ngajikan ilmu perubatan. Dia mengaji, dia belajar kepada satu guru yang bernamanya Syekh At-Tabib Abdul Rahim Kabili. Lagi pula yang pakar, yang mahir sangat dalam ilmu perubatan. Maka Syekh Ahmad pun karyakan kitab hak mula-mula kriya dia. Catatan dia. Hak sulung hak mula sekali nama Luqtatul Ajalan. Maka di dalam bahasa Melayu yang mengenai masalah ilmu perubatan dan pula perdukunan. Perdukunan. Perdukunan ataupun ilmu perubatan ataupun ilmu cara nak membelakan dan nak perubatkan, nak merawat tu lagu mana? Maka ada sebutlah kitab Syekh Ahmad. Yang dua, ini orang panggil gapo dia? Makna katanya Syekh Ahmad ni sangat-sangat bijak. Masa sangat-sangat bijak dan sangat-sangat hebat di dalam ilmu akhirat dan pula di dalam ilmu buat mah dan pula dalam ilmu perubatan. Tu orang panggil kelebihan dan istimewa yang Allah Ta'ala wi pada Syekh Ahmad. Yang tiga kelebihan yang Allah Ta'ala wi kepada Syekh Ahmad.
Syekh Ahmad juga merupakan pentasheh atau peneliti kitab-kitab Melayu yang paling awal dipercetakkan Mesir, Mekah dan Istanbul. Nak royak kata Syekh Ahmad ni, nak kata kelebihan Syekh Ahmad. Orang ulama tanah Melayu yang pertama, ilmu akhirat kita tak ada kena bahas kerana dia tu sangat-sangat alim. Kama dia ilmu pesing dunia, buat emas dia pandai. Siapa yang kaji buat emas berjaya. Lepas tu dalam ilmu perubatan pun dia bijak tu hewi. Sebab dia mengaji khas daripada Tok Guru, daripada benua kecil India yang bernama Syekh At-Tabi Abdul Rahim Kabili. Maka dia tu mengaji ilmu siapa dia waktu bikin karangi kriya dia yang bernama Luqtatul Ajalan. Yang tiga, Syekh Ahmad kita bijak ke dia, keistimewaan dia, kemuliaan dia, kelebihan dia. Apa dia? Juga merupakan merupa Syekh Ahmad ni gambarannya apa? Pentasheh, yakni pembetul. Orang yang membetulkan, mentashehkan. Atau peneliti, orang yang duk menilai, yang duk tengok kitab-kitab Melayu. Makna kitab-kitab Melayu hak mana ada cedera, mana hak tak ada tasheh, maka dialah mentasheh. Kerana banyak ulama-ulama belum pada dia. Kerana ulama belum daripada Syekh Ahmad kita ni, daripada Syekh Daud kita. Dan kitab-kitab Syekh Daud belum ditasheh, maka dialah orang mentashehkan. Orang yang betul. Supaya inilah kita karangkan kitab. Lepas pada tu kita karang. Sekadar kita yang tak cukup ni. Maka kalau ada ulama yang besar daripada kita semasa kita, zaman kita, fi asri, pada masa kita, maka kita pergi Allah kepada babo ni ataupun kepada Syekh ni, tolong tasheh sikit kitab kita, betul sikit, takut ada salah, ada silap. Maka Syekh Ahmad kita ni lah dikatakan makna kata dikatakan apa? Orang yang tuju mentasheh hak mula-mula sekali masalah kitab-kitab Jawi, hak yang belum ditashehkan akan dia makhtutakkan masalah. Lagi pula orang peneliti, orang nanti duk tengok, duk belak kitab dia tak betul bukan tak betul, makna kata hak yang ada tak faham ataupun ada jatuh tobok ke lagu mana, maka dialah orang tuju mentasheh. Dah kitab-kitab Melayu yang paling awal, orang paling mula-mula sekali. Maka dia mau tanya di mana ada jual kitab perubatan, kitab perubatan bagi Syekh Ahmad. Hak ni nak kita tanya kedah abai kita nak kita tanya kedah hak ni kena kita tanya kedah lah. Kedah kalau tak ada ni, kalau dalam kitab ni kemungkinannya tak ada tobok ke lagu mana, ambo pun tak biasa tengok lagi kitab Luqtatul Ajalan ni. Hak ni kita kena kita tanya kedah. Nama kitabnya Luqtatul Ajalan, muallifnya Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain. Dalam tu ada bicara tentang ilmu pesing perubatan Maka Syekh Ahmad kita ni satu orang yang bijak, yang pandai tentang ilmu perubatan. Ya ada royak lah dalam tu lagu mana cara kita nak pubat. Pubat dengan ruqayyah ataupun pubat dengan akar kayu ataupun mik daripada kalau Arab. Ya pubat kalau dengan ruqayyah dengan siuk, tapi ya ada makan za'faran. Kalau Arab, kalau orang darah tinggi ya suruh makan za'faran, nampak benda sing kuning-kuning buh dalam syai. Jadi apa? Jadi perubatan. Jadi apa? Jadi ataupun jadi dawa. Makan apa? Za'faran campur dengan asal lima nipis ataupun campur dengan nisai madu. Za'faran satu perkara jenis apa? Pokok kayu, tapi orang duk makan pagi-pagi buh dalam syai, buat minum dengan syai. Maka za'faran ni satu orang panggil akar kayu dan pulak tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi dan dapat menyembuhnya daripada keciman ni. Tu nak kita tengoklah. Kama dia awal pendidikan dia inilah orang yang mula-mula tasheh dan membetul dan meneliti akan kitab-kitab Melayu yang belum ditasheh. Paling awal dipercetakkan Mesir. Maka kitab-kitab yang betul saat itu, Syekh Ahmad kita dah betul, maka kitab ni ada cetaknya, ada tomoknya di Mesir. Mekah dan kitab hak pesini ni ada juga selepas pada Syekh Ahmad kita tasih, ada cetak juga dan ada catat juga, dan pula ada tomok juga di Makkah Al-Mukarramah. Dan pula Syekh Ahmad ada cetak juga kitab ni di Istanbul. Sakut ke mana Syekh Ahmad dengan Istanbul? Kalau kita kiranya Syekh Ahmad ni dengan Mekah tak apalah, dia duk ngaji Mekah.
Yang ngaji Mekah tu lama jadi tok guru Mekah. Boleh jadi situ dia duk belek, dia duk meneliti, dia duk teloahkan kitab-kitab Jawi daripada Tok Syekh Daud, daripada Tok Syekh Nikdi, daripada Syekh apa? Syekh nikmat kecil masalah, dia duk nak apa? Duk tengok-tengok, dia belek-belek, lepas tu dia tasahkan hak mana tak betul, dia betulkan. Maka kitab ni ada ceritanya, ada tabak di Mesir kerana dia saat ni tu pernah tamat mengaji dia di Mesir, dan dia ni juga pelajar Mesir daripada pelajar laki-laki hak orang Melayu kita ngaji di Mesir, lagi pula mula-mula masuk universiti di Mesir. Dan dengan Istanbul ni ke mana Syekh Ahmad kita ada bersakut ke mana? Dengan Istanbul ni ada satu ketika daripada Daulah Uthmaniyah. Cuba kita kaji sekali lagi sejarah Islam. Daulah Uthmani ni bila? Ya mula-mula sekali selepas daripada wafat Nabi. Nabi kata selepas daripada wafatku akan diretahkan oleh Al-Khulafa'ur Rashidin 40 tahun. Siapa dia? Daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab, daripada Uthman Ibn Affan, daripada Ali karramallahu wajhah. 4 orang ni akan retah selepas daripada Nabi jadi kerajaan, jadi khalifah, ialah lebih kurang 40 tahun. 30 tahun lebih kurang, sebab Nabi kita mati tahun Hijrah 11. Ihda asyar, ini tahun yang 11 daripada hijrah, ini tahun wafat Nabi, dan pula faraqad dunia, Nabi tinggalkan akan dunia tahun yang 11. Maka ambil daripada tahun 12 atau 13, makna kata lebih kurang 29 tahun di dalam retah bagi Al-Khulafa'ur Rashidin. Khulafa'ur Rashidin. Selepas daripada Al-Khulafa'ur Rashidin yang keempat ini Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali apabila dia saat ni tu naik jadi kerajaan, dia jadi presiden, dia jadi pemimpin, maka di situ orang panggil timbulkan kucuh. Timbul perkucuhan di antara orang-orang mukminin, di antara orang-orang muslimin. Perkucuhan setengah tu kena kepada Ali dan setengah kena kepada Muawiyah. Jadi Ali tu dia orang warok, dia menantu Nabi. Kemudian dia tanazul, dia turun daripada kerajaan, dia turun daripada masalah khalifah, maka dia beri kepada Muawiyah. Apabila Ali turun daripada kerajaan, di situlah perpecahan yang besar. Sebab itulah Fok Syiah setengah tu hak sokong Ali, dia kata kawan tak mahu turut dah Ali. Kerana Ali saat ni tu Allah gano tu lalu giduk wi ke Muawiyah. Duk jadi kerajaan mulai orang kena ke Ali, maka jadi pecah hati, tak mahu turut dah Ali, tak mahu turut Ali, tak mahu turut Muawiyah. Ni puncanya tu bi khawarij. Ni cuba kaji sejarah ibu apa. Sebab tu sejarah pun kita kena meritikan, kena merapikan, kena menghalisikan. Sebab Islam kita bukan sepenuh qadar Quran, bukan sepenuh qadar hadis. Ya kena kajikan benda lain lagi. Mana Quran tu cerak dah, hak tu orang panggil sebagai jadi Quran dengan hadis, hak ni dasar, hak ni humi, hak ni pokok. Tapi nak kata sempurna Islam bukan sekadar tu. Ya kena kaji banyak lagi daripada sejarah-sejarah hidup daripada as-sahabat, sejarah-sejarah hidup daripada Nabi, sejarah hidup daripada para tabi, kena kaji habis. Dah kena kaji habis buat apa? Maka selepas daripada Daulah Amawiyah, maka selepas pada khalifah tu wafat habis, maka naik Daulah Al-Amawiyah, kerajaan Islam dia panggil Ad-Daulah Al-Amawiyah, yang diretah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, lebih kurang katanya banyak puluh tahun juga di situ. Katanya 2, 3, 40 tahun lebih kita tengok dalam sejarah. Lepas daripada Daulah Muawiyah, dia kata Ad-Daulah Al-Amawiyah, saat itu maka timbul Daulah Al-Abbasiyah. Abbasiyah tu panjang beratus-ratus tahun, 200-300 tahun lebih kurang. Lepas pada tu naiklah Daulah Al-Uthmaniyah. Daulah Uthmaniyah ni lah dia panggil Tok Syekh Ahmad kita pergi pada Istanbul. Kerana duk dengar sangat ni, kata Tok Guru Jawa ni, Tok Guru Jawi sangat aling ni, ngaji Mekah pun lama. Lepas ngaji Mekah hidup ngaji di Baitul Maqdis, lepas ngaji di Baitul Maqdis ngaji tamat di Mesir. Lepas tu kelik duk mengajarkan di masa Allahnya ilmu-ilmu agama saat ni di Mekah yang sangat-sangat bijak, sangat aling. Lepas daripada tu duk karang kitab, duk tasih kitab wa ilmu kimia. Maka masyhur sebab tu kerajaan Daulah Uthmani, Daulah Uthmani panggilkan Tok Syekh Ahmad kita pergi di Istanbul. Maka di Istanbul saat ni Syekh Ahmad kita jadi gapo?
yakni Syekh Ahmad kita ketika ni kerajaan Daulah Uthmaniyah ambil dia sebagai jadi raisu al-ulama, jadi ketua bagi ulama-ulama yang gapo yang ada di tanah Melayu. Makna ketika tu sebut kata rais, yakni rais al-jam'iyah ataupun rais perhimpunan daripada ulama-ulama tanah Melayu, ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad kita. Sebab tu orang panggil Timur Istanbul tu catatan tobok tasah dia ada di Istanbul. Sebab tu kitab Syekh Daud kita ada di Istanbul, ada di Turki. Kitab Muniyatul Musalli ada Istanbul, ada di Spain. Ni. Tengok molek. Sebab Istanbul tu dulu orang panggil kerajaan Islam. Mula-mula kerajaan Islam letak mana? Ialah letak di Al-Madinatul Munawwarah. Lepas letak kerajaan Islam mula-mula sekali, lepas dah tu maka mari berpindah duduk di Syam, yakni duduk di Syria. Orang panggil Ad-Daulah Al-Amawiyah. Lepas pada tu berpindah kerajaan Islam, ramai orang Turki saat ni duduk di Istanbul, maka pindah pula kerajaan Islam tu pusatnya dan pula mengeluar Islam tu duduk di Turki ataupun di Istanbul. Daulah Uthmaniyah saat itu panggilkan Tok Syekh Ahmad sebagai latihkan Tok Syekh Ahmad tu jadi gapo? Tok Guru Besar dan rais dan ketua bagi ulama-ulama tanah Melayu tu sakut dengan Istanbul. Satunya kitab yang ditasihkan oleh Syekh Ahmad, Hidayatus Salikin di Mesir. Maka ya tasih, ya catat dan pula ya betul kitab Hidayatus Salikin di Mesir tahun 1298 Hijrah. Bermakna kata learning tu 100 tahun lebih. Sebab learning 100, 400, 1444. Bermakna kata kitab ni sudah ditasihkan dan sudah dibetul oleh Syekh Ahmad di Mesir, Tobok nak Mesir 100 tahun lebih, bersama dengan 1881. Learning 2021. Bermakna katanya 100 tahun 100 tahun dekat dengan 100 apa? 140 tahun lebih lah. Yang dua kitab yang ditasihkan oleh Syekh Ahmad, Sabilul Muhtadin. Sabilah. Kitab Sabilah yang ditahqiq dan pula yang ditasih oleh Syekh Ahmad, kitab Sabilatul Muhtadin. Kitab Sabilah kita duk ngaji pondok lah. Banyak tu kita baca Hidayatus Sadikin. Ini kitab yang disah apa? Ditasih, dibetul, dicatat, dicitak oleh Syekh Ahmad ialah di Mesir. Dan Sabila ni pun Syekh Ahmad saat ni sudah citak juga di mana? Di Mekah ataupun di Mesir. Mekah pun Sabila ni Syekh Ahmad kita ada citak. Kitab Sabilatul Muhtadin dan pula di Mekah dan Mesir. Tahun berapa ni? 1300 Hijrah. Bermakna lah ni 141 tahun dah. Kerana lah ni 1441, 42 nah. 41, 42 lah ni. Makna kata lah ni tu 142 tahun lebih kurang. Berbetulannya bersama dengan apa? 1883 miladi. Yang ketiga, Najim. Yang tiga, hak tasih bagi Syekh Ahmad ni, Sabilatul Muhtadin. Jadi makna kitab Sabilatul Muhtadin ni, Syekh Ahmad ada tobok di Mekah, Syekh Ahmad ada citaknya di Mesir. Dan Sabilatul Muhtadin juga, Syekh Ahmad kita ada citaknya di Istanbul, ialah di negeri Turki. Istanbul, Turki, tahun 1302, yakni 1302. 1302 ni bermakna katanya dah lebih kurang 100 apa tahun yakni 140 tahun lebih kurang. Dah 140 tahun lebih kurang bersama dengan 1885. Atas pandangan dan usaha gigihnya maka banyak manuskrip kitab-kitab tua peninggalan alim ulama zaman silam telah dapat apa dikumpul dan pula dikumpul dicetak seperti kriya-kriya tersebut di atas yang masing-masing dikarang oleh Syekh Abdul Samad Pelimbang dan Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Nak ayat kata orang yang catat jadi orang yang catatnya lagi pula orang yang catat apa ni, catatkan masalah orang yang tasihkan kitab-kitab Jawi yang mula-mulanya ialah daripada tanah Melayu. Jadi makna katanya kitab masalah orang tasihkan kitab Syekh Ahmad ni, makna kata ulama Melayu hak mula-mula sekalinya, orang yang citak mula-mula sekali.
Bermakna kata orang yang tasheh daripada ulama Melayu, hak mula-mula sekali tashehkan kitab-kitab lama, daripada kitab aling-aling ulama, daripada kitab Tok Syahdak mana kita ini dah. Makna kata orang betul daripada tak betul. Kitab semua ulama waktu bit tu karang dia betul, tapi ada salah tobok ke apa ni. Maka ulama Melayu hak tasheh hak mula-mula, orang membetul kitab Melayu hak betul mula-mula. Lagi pula ceritanya ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad kita. Dah. Maka dia cerita kitab Hidayatus Sadiqin di Mesir pada tahun 1298, Sabilatul Muhtadin di Makkah dan pula di Mesir tahun 1300 Hijrah, dan pula Sabilatul Muhtadi di Istanbul, Turki, yakni tahun 1302. Maka dia mau tanya sikit, dia mau kata, Assalamualaikum babo, minta izin tanya babo sedikit. Minta izin tanya sedikit. Sikit kita apakah yang babo baca sekarang ini. Jadi kitab babo baca ni, kitab ni kitab ulama besar Fatani. Ulama besar daripada Fatani ialah Ahmad Fathi Al-Fatani. Karang ni kitab ni kitab dia dah. Kitab dikarang ni orang panggil kitab yang dikarangkan oleh Ahmad Fathi Al-Fatani, ulama besar daripada Fatani. Jadi kitab ni jadi ada satu orang masa ambo pergi Mekah saat ni tu, ada daripada saudara kita, daripada waris kita lah. Maka masa ambo naik Mekah tu, maka dia saat ni tu, dia kata tak tahu nak beri gapo ke babo, dia tak tahu nak hadiah gapo. Maka ambo hadiahlah kitab ni kepada babo, dia kata sebagai klik baca, mutalaah buat tengok. Jadi tahun ni ambo pun berasa nak baca. Berasa nak baca, berasa nak royak kepada kita dan kepada sebagai jadi naf'at bagi ambo sendiri. Pada pukul lagi pula jadi naf'at bagi orang beri, dan pula jadi naf'at bagi ulama-ulama petani kita, ilmu-ilmu mereka. Lepas tu kita duk mengaji mari. Jadi usul asal ulama itu duk mengaji Munyatul Musalli tu, Syekh Daud kita Al-Fatani tu. Maka berasal daripada mana, dia tu lagu mana, kitab gapo yang ngaji, lepas tu yang ngaji tu apa, kita tak tahu usul asal dia. Sebab tu ambo rasa nak baca, lepas tu ambo nak baca supaya jadi gapo orang panggil daripada maklumat perkara-perkara kita tahulah kitab ni, satunya jadi faedah untuk ambo dan untuk jadi naf'at bagi orang-orang yang dengar saat ni tu, daripada penuntung-penuntung, daripada ibu bapa semua. Kerana Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik daripada manusia itu ialah orang yang beri naf'at untuk manusia. Maka kitab yang dikarang saat ni tu dah. Makna kata di Mesir ialah Hidayatus Sadiqin, di kitab awal-awal oleh Syekh Ahmad. Sabilatul Muhtadin, Sabilatul Muhtadin di Mekah sekali dan di Mesir tahun 1300, dan Sabilatul Muhtadin di Istanbul. Jadi atas pandangan dan usaha gigihnya, maka banyak manuskrip kitab-kitab tua. Kitab-kitab kuning lah. Itu mana kitab tua, bahasa Melayu kita panggil kitab tua. Ataupun orang panggil bahasa Arab, orang panggil kitab turath, yakni kitab persakaan. Sebab tu kitab-kitab tua ni kita kena jaga ibu bapa. Sebab tu orang learning kalau tak ngajikan kitab tua, maka dia tak akan faham lah. Makna kata isi kata, lepas tu ilmu dia dan agama dia tak akan mendalami. Sebab tu kita dengar daripada babak Espanyol kata kan, dia pergi jumpa dengan satu Arab dan ulama Arab kata lau kana. Laula kana fi fatani pundak la dha'a annahu was-sarfu. Jadi ulama Arab dia ada kata, ni dengan mulai ibu bapa. Jadi ulama Arab dia ada kata laula kana fi fatani pundak, jikalau tidak ada di tanah bertani kita ni. Di tanah kita ni lah. Di tanah bertani ni kita ni tak ada pondok. Jikalau di tanah petani kita ni tak ada pondok, ibu bapa dan saudara-saudara dengan molek Arab atana la dha'annahu wa nahwu was-sarfu, nescaya terhilanglah oleh ilmu nahwu dan terhilanglah oleh ilmu sarah. Cuba kita tengok orang hak mahir nahwu, orang ngaji pondok, orang hak mahir tentang sarah, orang ngaji pondok. Lepas tu orang faham tentang akidah, mendalami tentang asaskan agama asasuddin, orang ngaji pondok. Sebab itulah ibu bapa kita harap berdoa lah kita semua. Pondok-pondok di taning kita minta wi kekal. Ulama-ulama di taning minta Tuhan pelera. Ulama-ulama dok bagi ilmu pada kita Tuhan pelera. Dan Tuhan jaga mereka sebagai nak jagakan tanah-tanah dan nak jagakan masalah agama-agama tempat kita. Apabila pondok tidak ada di tempat kita,
maka di hati itulah kau habis. Ni setara pondok ada setara ni. Bala mari tak tahu tergena dah. Mari tak tahu setiap bucu. Kenapa? Banyaknya daripada folk kita saat ni tu duk bermain-mainnya dengan agama Allah. Duk bermain-mainnya dengan titah Allah. Bermain-mainnya dengan masa Allah. Tinggal apa? Titah dan pula ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu bapa yang kita nak beri kepada kita faham. Kita faham. Nak kita reti. Pondok ni orang panggil seolah tertapak. Sebab itulah amal biasa dengar daripada baba karing dalam kita. Jadi ada satu hari orang tanya dia. Sebab apa di taning kita ni pondok. Dah. Situ pondok kalau kita pergi sebelah balik palah ibu bapa. Ni kita nak kecek tanah taning kita. Dan pula kisah usul asal daripada orang-orang taning kita. Sebab apa agama duk hidup lagi tempat kita. Kita dengan Malaysia lebih kita segi beramal. Kalau kita tengok sengah sebenar. Jangan duk tengok kemajuan. Tengok di segi orang beramal. Lepas tu tengok di segi orang yang berilmu sungguh. Dan tengok dikata isi agama ada sungguh kepada orang kita dan orang-orang yang lain. Cuba tengok sungguh. Orang taning kita. Cuba dia pergi kawasan palah. Ambil daripada mayu tu. Ambil daripada mayu ibu bapa. Nah, ambil di mayu tu lagi. Ambil di mayu tu mari tu dia pondok dua ada situ. Pondok dua dulu Tok Guru masa modok dalam tu ada pondok dua suti situ. Tapi kerana mati Tok Guru maka tidak ada pengganti. Nah, maka mati pondok. Maka sebelah dalik dua baba baba dalal boding tu. Dah. Syihabuddin ke tak silap ingat dalal tu. Rusdi. Hak baru ni, hak berlaku baru ni. Lepas tu pondok. Lepas tu mari lek ni lebih luar ni pondok Mongo. Mongo ni pun tinggal bekas saja. Gi depan saat ni tu pondok Sker. Selabudi. Mula-mula ke apa? Pondok Sker yakni monok bagi ke apa? Monok bagi mula Tok Yahdi Sker. Dia panggil Tok Yahdi Sker. Hak karya kitab Takribul Ikhwan. Tok Yahdi ni satu ulama yang besar di zaman dulu. Orang terkenal kata Mullah Yahdi kita ni. Orang yang sangat masyhur dan telatah dengan ilmu usuluddin dan ilmu kalam. Maka masyhur pondok besar sangat. Tapi lah ni siapa dia pengganti? Yakni menantunya daripada Babul Sker. Daripada Babul Sker. Tengok ada turun-menurun. Lepas tu luar tu anak dia buka sekolah ni kan. Lepas tu lek kiri pondok. Pergi depan pondok Celi. Pergi depan lagi pondok Haji Welanga. Lek ni pondok Mullah Kholi. Pergi pula dalam ni pondok Kubai Badak Mullah Bosing. Pergi depan ni pondok Babosak. Tengok pondok saja. Kiri kanan kiri lakah batas lek ni pondok. Lakah lek kiri batas lek ni pondok. Lek nung pondok lek ni pondok. Nak yak kata pondok tu sangat-sangat banyak. Maka kita semua berdoa lah ibu bapa. Minta Tuhan pelera lah pondok-pondok di kawasan kita. Dengan sebab berkat doa ulama-ulama dulu daripada Tok Syekh Daud kita Al-Fatani, daripada Tok Syekh Nikdi kita, daripada Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain, maka inilah duk berkekal lagi pondok-pondok di tanah Melayu kita. Duk kekal lagi di taning kita. Sebab itulah orang ngaji pondok kita dengan duk pandai lekeh ibu bapa. Sebab tu baba kani dalam kata kan, orang yang ngaji pondok ni buat bandingnya supa dengan lauk. Pondok-pondok ni supa dengan air lauk. Yang buat bandingnya semerangnya semerang apa? Yakni tele. Semerangnya tu 6 tele. Lepas tu air lauk ni ya masing. Sebab apa air lauk ya masing? Tu hari ke masing ni gapo? Ke masing ni gapo? Orang panggil wi masing kepada air lauk. Maka masing air lauk ibu masing ya tu gapo? Ni tengok perhati molek. Semua kita kata pieboh, air carok pun turun situ, air sungai pun turun di laut tu lah, air masing pun dah, air carok pun turun situ, air sungai pun turun situ, air parit pun turun di laut, lagi pula air lokal pun turun di laut, air jamai pun turun di laut, tapi laut saat ni boleh terima. Dengan sebab kemasin ni dia, masing air laut tu, dia boleh proseskan air-air yang cemah. Daripada air lokal, daripada air jamai, daripada air cemar, daripada air kotor, daripada air apa saja, apabila pergi masuk di dalam perut laut, pergi masuk di dalam laut, maka air masing-masing ni bagi laut tu ke masing ni dia tu. Dah. Masing bagi air laut tu masing ni dia tu, dia boleh proseskan air yang kotor-kotor dan pula air yang cemar. No kata ibu masing yang Allah Taala letak di dalam laut itu boleh proses segala perkara-perkara yang kotor. Maka perbandingi pondok ni tak ada kira hak mana kita tahu umur ni puluh. Boleh ngaji pondok. Hak demo tak sedah. Sekolah tak mudah. Lagi pula sekolah tak sedah kepada orang umur ni puluh.
Lepas tu misalnya orang hak makan dadah, sekolah tak muh dah pondok terima. Orang ni puluh pondok terima. Orang bini dah pondok terima. Pesen hak tak akan kerja kok umur dok keting-keting. Mari duk pondok-pondok terima. Anak ya atau dengan sebab mujurnya ada pondok, dengan sebab pondok ni boleh proses fok ning ni. Boleh proses fok makan ganyo, boleh proses fok makan debu, boleh proseskan orang makan ketong, boleh proseskan orang omone puluh, boleh proseskan orang makan arak, boleh proses orang buat amalan tak amalan, boleh proses orang hak tak semaya dengan sebab orang panggil kemasin ni yang Allah Ta'ala tak keberkatan bagi tok guru tu, maka boleh proseskan segala-gala benda kekotoran daripada manusia yang berzina, daripada manusia yang zalim, daripada manusia yang makan ketung, daripada manusia yang minum arak, daripada manusia bermacam-macam. Dengan sebab masinan dan keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada guru, masinan itu boleh proses segala kekotoran. Ini ibu bapaknya. Supaya sebab itulah kita ibu bapa yang dihormati dan disayangi semua ni, maka kita jagalah pondok. Lepas tu kita hantar tilah anak kita hak bijak-bijak tu hantar ngaji pondok ratik, hantar ngaji pondok. Sebab kita nak tuai kau nak tupai kau tu wah ibu bapa. Kalau kita tak gagah, kita tak ada nak tupai. Nah, kita tak ada nak tupai, kita boleh kita kerja buat ada dengan kebun dah hasil lepas tak ada nak tupai anak, tapi nak tupai anak tika nak. Tika kita duk tah batas, tika kita duk sebing di atas tika. Nak buat apa tak boleh, nak kerja tak boleh, duit ada pun nak guna tak boleh. Tika ni kita nak tupai anak. Nak tupai anak nak? Anak yang soleh, anak yang boleh baca Quran atas kepala kita, anak yang boleh berikan sejuk mata hati kita. Tengok tika Covid, cuba bagi buat apa kira. Ibu bapa fikir molek ketika Covid tengok tahun ni nak semaya sejik tak boleh dah. Tahun lepas kita nak semaya terawih sejik tak boleh dah. Lepas tu siapa dia nak jadi tok imam kita? Cuba kita fikir molek. Fikir wi halu-halu, fikir wi sehalu-halu, wi sedalam-dalam mikir. Tak usah kira hademo, ibu bapa, saudara-saudari. Tak usah mikir orang tu, usah mikir sehalu-halu. Tahun lepas baru ni kita nak semaya terawih di masjid tak boleh. Nak semaya di surau pun tak boleh. Nak semaya mana? Nak semaya di rumah. Lepas tu tok lelaki kita, kalau hak pandang ngaji tu tak apalah, hak boleh baca Quran tu tak apa. Tapi kalau tok lelaki kita hak tak pandang baca Quran, nak tupai siapa dia hak jadi tok imam dalam rumah? Ni perlu kita fikir. Ini perlulah kita renung. Tak ada. Patut lelaki kita tak ngaji. Pahnok kita pun tak ngaji agama. Maka gaji besar. Tapi nak jadi nak buat email kita tak boleh. Sinilah kita mikir ibu bapa. Sinilah kita perlu kepada orang-orang mengaji agama yang duduk dalam rumah kita sebagai jadi email semaya bagi kita ketika terawih nak semaya di masjid. Ni Tuhan ada uji dah ni. Tuhan duk kucah dah. Duk kucah setara ni ya. Nak duk tak boleh dah. Allah, aku ni nak buat lagu mana ni. Kerja pun payah. Mak duk dengar hari-hari ni. Amo duk dengar hari-hari. Demo ni kata Allah payah kerja baba we. Duit pun payah lah ni. Demo ni kata Allah nak pergi situ pun tak boleh. Nak pergi muh demo nak jabat salah tu muh paling muka. Nah, tak salah takut lah ni. Ni dunia ni setara ni. Ni Tuhan tak lepas darjah mari lagi ni. Tak ada lepas jimakjuk mari lagi. Ni setara ni dah kejadian. Dah setara ni dah kita saat ni susah payah. Lepas tu apa ya apabila Tuhan lepas darjah. Tak ada kena kecek dah lah. Di sini ni Tuhan tak ada lepas lagi. Tapi setara ni fok kita motai habis dah. Selerak tabak habis dah. Jadi gitu, jadi gini. Mula tu kula di. Kadang-kadang duk kena pun kecek gitu-gitu. Sebab nak tegur lagi, boleh sekadar tu. Nak bersalah tak boleh. Nak berdakat pun tak boleh. Nak duk rapat pun tak boleh. Nak yata akhir zaman ni. Ni Tuhan tak ada lepas darjah mari lagi ke alam dunia. Tuhan tak lepas tapi bunyi dah suara baru ni. Dari dua negara lebih kurang dari berana lebih kurang masa 2-3 tahun lepas baru ni suara tubik sebelah balik Farisi sebelah balik Iran tubik bunyilah mana ibu apa bunyi bawah patak laut tubik bawah patak laut saat ni tu bunyi bunyilah tu deh maka semua daripada ulama-ulama Islam semua daripada ulama-ulama Islam daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah yang kata suara gapo hak bunyi dekat mengorek mari di patak laut daripada negeri Paris Faris ataupun sebelah balik Iran maka semua daripada ulama-ulama ahli sunnah kata itulah mau nak tahu kata suara dajjal. Royak tu suara dajjal tu sudah tubik kata
tak bi berapa lama lagi Allah Subhanahu wa taala nak lepas Dajjal keluar mari pada dunia. 2-3 tahun lepas suara Dajjal sudah tubik dah daripada patak laut di sebelah mana, daripada negeri Parisi, daripada negeri Iran, tubik au suara patak laut. Maka semua ijma ulama ahli sunnah wal jamaah kata itu nak tahu kata suara Dajjal sudah tubik dah dan sudah keluar dah. Apa di hari ni duk tubik dah tanah-tanah nak semaya ramai, nak duduk dekat tak boleh, nak bersalai pun tak boleh, kena katuk hidung sokmo. Hak ni kita turutlah dengan apa yang bermoroyak. Tapi makna kata kita jangan terlupa doa. Jangan terlupa doa, jangan terlupa usaha kita dengan Allah Subhanahu wa taala ibu bapa. Inilah penting kepada kita semua. Yang dihormati kepada ibu-ibu dan bapa. Nak royak kata Tok Syekh Ahmad kita orang yang sangat-sangat jaga Islam, orang yang sangat-sangat jagakan agama. Siapa dia orang yang mula-mula ciptakan kitab-kitab Melayu dan orang-orang yang mentashahkan kitab Melayu. Cuba kita tengok lek taning kita semua ni, ponok saja-saja ni. Ponok saja-saja. Kadang-kadang yak ceretik lek tu ponok, lek ni ponok, kadang babah tu babah ni. Tengok berapa banyak ponok lek tani bagi orang hidup lek tani. Allah alhamdulillah, masya Allah. Sebab itulah kita saat ni tu kena jagakanlah ilmu-ilmu Allah dan jagakanlah ilmu-ilmu agama. Dan apabila kita jagakan Allah, Allah jagakan kita. Kita jagakan agama Allah, Allah Ta'ala jaga kita. Tuhan kata dah, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya akan Allah, in tansurullah, jika kamu tolongkan Allah, kamu tolongkan agama Allah, kamu tolongkan ponok, kamu tolongkan orang belajar, kamu meninggikan kalimah Allah, kamu meninggikan agama Allah, in tansurullah, jika kamu menolongkan Allah, yang surkum, nescaya Allah akan bantu dan tolong kamu. Sebab apa Tuhan tak tolong kita ibu bapa? Bala Covid mari sebab apa Tuhan tak tolong? Sebab kita tak tolong agama Allah. Sebab fak kita tak ada tolong agama Allah. Sebab fak kita macam-macam duk jadi di hari ni. Lalai dengan Allah. Orang duk selarak tabak, orang duk jadi Covid situ. Fak kita duk lalai lagi dengan Allah. Ni nak royak katanya kita tak ada tolong Allah. Dengan sebab kita tak tolong Allah, Allah tak tolong akadkan bala daripada kita. Sebab inilah ibu bapa kita kena mau memikirkan, kita kena renung. Sebab kita tak tolong Allah, Tuhan pun tak tolongkan tarik tentera dan bala dia daripada kita. Sebab apa? Setengah-setengah tak ada semaya belana. Baru ni mau nak cerita. Saya ammo ada lekat Covid di Sanam. Apa? Rumpayaban Sanam dek tepi Muhammad. Lekat Covid saat ni tu lebih kurangnya 30 orang. 15 orang. Mula-mula 15 orang. Hak awal-awal belum puasa. Kau puasa aku ni. Kau fok pakai bat tu ada si apa si kiau. Ada hak pakai si leung. Ada hak pakai si deng. Ada pakai si muang. Hak pakai sikir tu makna fok ni fok selamat. Fok ni fok selamat ibu bapa. Fok ni fok selamat, fok tak ada penyakit gapo-gapo, jantung tak ada, lipo tak ada, huacai tak ada, darah tinggi tak ada lah ke. Hak ni fok pakai bak sikir ditekak. Dan setengah pakainya si apa? Si leung. Hak si leung ni mana kata orang ni duduk di dalam marbahaya, duduk di dalam antarai. Dan satu lagi pakai baknya si apa? Yakni sidang. Hak ni orang yang sangat-sangat berbahaya. Hak ni hak pakai hijau ni fok gagah. Fok pakai silian tu dia jadi tak agak tak agak. Tak ada orang. Hak pakai sidang ni makna kata fok bahaya benar, kada khabar tak khabar. Hak pakai simuang tu fok ni lidah tak rasa, hidung tak bau. Maka nak royak kata duduk di Rumpayaban Sanam tu deh. Rumpayaban Sanam saat ni tu 15 orang, 20 orang. Orang Islam lah kau, orang Melayu kita belaka. Dia kata hak semaya saat ni 3 orang. Allahu Akbar. Melayu, Islam mengaku kata Islam, tapi hak yang semayanya dia kata 3 orang. Hak tu dia teriak. Dia titik air mata. Teriak dengan Allah Taala. Dah teriak dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun menangis dengan Allah Taala. Setara kita kena uji dengan Allah Subhanahu wa taala,
Tapi nak royak katanya tak semaya lagi orang kita. 2-3 lah. Hak mayanya 15 orang semaya 3. Makna 12 orang tu tak ada semaya. Apa ni kita nak Tuhan tarik bala lagu mana ibu bapa. Hak ni perlulah kita mikir, perlulah kita renung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ibu bapa, maka sekadar ni berlaku dan sekadar ni dulu, maka yang kita dengar sikit sebanyak hak baik tu daripada Allah, dan hak molek-molek boleh kutip, boleh ambil faedah, boleh mikir, nah itu daripada Allah, hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hak tak molek, hak tak comel, hak kasar apa itu ni, hak tak boleh nak mikir, tak boleh nak ambil tu, semua itu daripada hawa nafsu sendiri. Insya-Allah dengan sebab berkat-berkatkan doa-doa ulama, dan dengan sebab berkat daripada kisah dan cerita daripada Tok Syekh Ahmad kita pada Tok Syekh Dak kita, makalah pakat-pakat kita mari fikir lagu mana kita nak tolakkan bala Allah. Maka semua kita ibu bapa di hari ni kena akak tangan nak kau ni. Kena akak tangan. Lepas tu nak Tuhan cepat lagi fok kita nak akak tinggi. Malam-malam pukul 3 nak akak teriak dengan Tuhan belaka. Kalau orang tanding kita, orang jalan dan orang nara pakai akak tangan we tinggi, teriak dengan Allah pukul 3 pukul 2 malam, insya-Allah Tuhan akan jemput dan ambilkan tentera ya balik dengan cepat. Tapi syaratnya fok-fok kita kena pakai akik tangan we tinggi. Teriak dengan Allah, akik we tinggi, teriak dengan Allah. Akik lagu tu. Jangan gini, kalau ni Ramadan ni. Ni doa Ramadan, tengok kita nak cerita satunya. Nabi SAW ketikanya perang Badar, orang Islam 313 orang, kafir 1000 orang. Nabi duduk dalam kemah, Nabi kit tangan lah. Nabi kit tangan lah tu. Berdoa dengan Allah, ya Allah, minta tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Jadi kalau kamu matikan kami, maka agamamu tak ada lah orang kerja ya Allah. Agamamu kan jatuh ya Allah. Janganlah mati kami. Engkau benarkanlah kami. Engkau wilah pertolongan kepada kami. Kalau kami ni mati, nasihat tak ada lah orang nak belakan agama engkau ya Allah. Ni kita pakai akad tangan. Waktu pukul 3, pukul 2 malam, akad tangan. Dah. Akak tangan we kuat-kuat dia ni. Akak tangan teriak dengan Allah. Ya Allah, membantukanlah kami ya Allah. Kami tak kuasa nak menanggung balamu ya Allah. Ni dunia setara ni ya Allah. Akhirat apa kami nak tanggung ya Allah. Akak tangan balamu ya Allah, minta maaf akak kami semua tak kuasa nak tolak melainkanmu ya Allah. Akak tangan pakat teriak dengan Tuhan we. Insya-Allah ibu bapa, kalau fok kita pakat akak tangan we tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala akan cepat-cepatkan tolak dan tarikkan bala-bala duk jadi ke tempat kita semua ini. Sekadar tu dulu dengan katanya ibu bapa, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu